Tak adalah kan. Tapi Ustaz, saya tak pandai lah takbir tu Ustaz. Saya tak pandai yang dah tu, tak pandai. Yang sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. Dia tak tahu tu dah tu. Tak apalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata walillahil hamd pun tak tahu. Tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah sampai pagi esok. Macam tu lah. Tak ada salah dah. Bertakbir itulah dia. Kan? Buat ya, jangan tak buat. Kalau kita tengok bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar di hari raya Aidilfitri, beliau akan berterusan bertakbir sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan solat hari raya. Maknanya boleh takbir sampailah solat sunat Aidilfitri. Maknanya kalau dah mula 8.30 pagi, maka setakat itu ajalah. Masa pagi tu siapa yang nak bertakbir, datanglah awal sikit ke masjid. Pukul 7.30 tu dah datang. Bertakbirlah kita. Tapi tolong jangan main belasah ya. Ada tajwid dia bertakbir ni. Main bunyi walillahi hamd, la ilaha illallah. Apa yang kau baca ni? Dahlah kau pakai mic, satu kampung dengar kesalahan yang kau buat dengan penuh bergaya tu. Kan? Yang Jawa lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apalah. Tu tak boleh tolong. Dah memang lidah dia macam tu. Oh, sedap kau ngutuk Jawa. Aku Jawa juga tahu. Kan, belah mak Jawa, belah ayah Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Macam tu. Kemudian mengucapkan selamat dan mendoakan antara satu dengan yang lain. Tak ada masalah nak menggunakan apa juga kalimah, asalkan mempunyai maksud yang sama. Bagaimanapun kalimah yang digunakan di zaman baginda SAW adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan ibadat Ramadan kami dan kamu. Kan, yang kita biasa baca taqabbalallahu minna wa minkum. Lepas tu kita jawab minna minkum taqabbal ya karim. Kan, jadi bolehlah ucapkan. Disebut dalam sebuah riwayat, artinya berkata, wasilah aku bertemu Rasulullah SAW pada hari raya, aku katakan pada baginda taqabbalallahu minna wa minka. Baginda menjawab, ya taqabbalallahu minna wa minka, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelimanya, berpakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Walaupun demikian perlulah ikut kemampuan dan tidak ada pembaziran dibenarkan. Tompah baju sampai 20 nak pakai bila? Nak pakai bila? Tolong cakap. Tompah baju Melayu sepasang, siap dengan sampin, kan? Sampai 5 pasang. Sudahnya pakai baju tu je. Sampin dengan seluar tu hari kedua dah tak nampak lah. Kan? Itu sebabnya membazir, kan? Tidak dibenarkan menghina pakaian orang lain yang kurang indah dan kurang mahal. Kan? Ini macam pakaian ni angkat tepi jalan je. Aku pernah nampak ni RM5 kan? Tak payahlah. Tak payah. Orang perempuan, tolong jangan pakai yang ketat-ketat, yang menyusahkan pandangan orang lelaki. Macam tu. Kan, pakaian ketat. Lepas tu dia buat kain belah. Lepas tu bila angin tiup, dia sibuk nak tutup. Kambangan kau je tu. Kan, yang kau pergi tompah apa pasal? Jadi seorang suami dayus kalau membiarkan isterinya pakai pakaian sedemikian. Ingat ya, orang lelaki yang membiarkan isteri dia pakai pakaian yang seksi, pakaian yang ketat, pakaian yang jarang hingga menampakkan jenis dan jenama baju dalam ni. Contohlah, punya ketat tapi jarang lah tu. Ada. Udahlah jarang, jaring lah tu. Kan macam mana? Kan tu semualah itu akan merosakkan bacaan. Bacaan orang yang tengah semayang. Dia nampak terbayang lagi dia nampak. Tolong hati-hati. Ya. Dan janganlah pula terlupa untuk menutup aurat. Nak pula kita pergi beraya, jumpa saudara mara, dah makan lauk landak, gulai landak, rendang landak tengah hari tu,
terlelap, tidur kat ruang tamu, kain tersingkap, aurat tak tutup. Sedangkan ada juga auratnya kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian memakai wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian, spray lah badan tu nak pergi. Sebab apa? Sunnah kan. Wangi-wangian. Zap dia capai mana yang sempat, bygone spray. Pakai lain macam baru ni musim denggi dia tu kan. Kemudian menukar jalan ke tempat solat. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi SAW biasanya menukar atau berbeza jalan pergi dan pulang apabila hari raya. Maknanya dia pergi ikut jalan ni, balik ikut jalan ni. Macam itulah. Ada banyak ke jalan kat Kampung Kerawai ni banyak. Banyak ikut semua jalan tu. Kemudian berziarah dan merapatkan hubungan baik sesama Muslim. Jangan sibuk dengan TV je. Jangan sibuk dengan handphone saja. Berhari raya tu, berhari raya ziarah menziarahi antara satu sama lain. Antara kesilapan yang biasa berlaku pada bulan Syawal, ni saya sentuh juga. Pertama, sentuhan. Berjabat tangan antara lelaki dan wanita secara meluas ketika berziarah rumah jiran dan rakan. Kan? Hati-hati. Tapi Ustaz, macam mana kalau orang yang tak tahu, dia tu tak pastilah, nampak macam perempuan tapi saya tahu dia bukan. Itu kau tampaklah, banyak cerita kan, banyak sekadar kan. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah kan. Aduh, pening kepala. Macam mana tak pening? Dekat KLA dia pakai jubah sampai ke Kaabah pakai telekuk. Tak pening ke? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah dengar. Kemudian aurat dan ipar duai. Kita aurat jaga, ipar duai tak jaga aurat tersatu sama lain dalam rumah. Kadang-kadang itu juga adalah aurat dia. Ada aurat dia sepupu dengan sepupu. Mana boleh? Jaga. Ya. Termasuk juga tidur secara terbuka di ruang tamu tanpa menutup aurat, sehingga membolehkan abang ipar atau adik ipar lelaki melihat aurat yang terdedah. Allahu Akbar. Sedekah ya tuan-tuan. Ya, sedekah. Kemudian wangian wanita. Kaum wanita memakai wangian dan solekan ala artis di musim perayaan, lalu keluar dari rumah mendedahkan diri mereka kepada lelaki bukan mahram. Bakapuh wadah itu. Tahu, kalau tampar tu puff. Macam tu lah. Jangan beria sangat. Dekat rumah kau tak macam tu. Dekat rumah muka tak boleh belah. Tapi dekat luar kau bukan main lawa untuk laki orang. Jangan buat. Bolehlah tapi janganlah berlebih-lebihan. Beli perfume Samsul Debat kejap lagi. Yang tu tak berlebih-lebihan. Sedap bau dia. Tahan lama dan dia ada satu tagline. Tak mandi pun wangi. Macam tu. Macam tu kan. Tapi tinggal berapa botol aja rasanya. Dah banyak laku ke tempat lain tadi. Ya. Kemudian pakaian wanita jangan. Wanita, lelaki pun sama. Jangan mendedahkan yang tak sepatutnya didedahkan. Ya. Kadang-kadang lelaki tu kat rumah dia buka baju macam tu, relax. Mentang-mentang dia dah pergi gym, badan sadar, dengan bangga menutup menunjukkan pusat Islam. Pusat orang Islam kepada dia. Tak payah Dan begitu juga di kubur, berkumpul beramai-ramai di kubur hingga duduk atas kubur orang lain. Jangan ada tu. Dengan membaca Yasin. Dengan alasan untuk baca Yasin agak panjang dan meletihkan jika berdiri. Sebenarnya boleh tak pergi kubur hari raya ni? Pula koma pula tu. Tadi elok golak, tanya dah tak boleh jawab dah. Boleh tak baca Yasin di kubur? Boleh tak pergi ziarah kubur pada hari raya? Boleh, pergilah. Tapi jangan sampai mewajibkan. Itu je. Pergi daripada sekarang boleh pergi. Bulan puasa pergi. Jangan tunggu pagi raya je. Pagi raya boleh pergi? Boleh. Tapi jangan sampai tahap wajib. Nak pergi? Tak. Kita pergi raya kedua. Tak boleh pergi pertama. Raya kedua kena pergi. Seolah-olah wajib pula raya kedua tu. Sebab kan kadang-kadang ada setengah kampung dia buat hari kedua tu berkumpul kat kubur tu buat tahlil ramai-ramai. Tak ada masalah, pergilah buat. Jangan baca Yasin. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak ajar baca Yasin dia kata. Contohlah Nabi tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar, baca WhatsApp ni.
Baca je lah, nak baca. Kalau nak rajin, nak ngaji satu Quran lagi baik. Tak ada masalah, baca lah kan? Jadi jangan sampai duduk. Kalau imam ikut menurut mazhab Syafi'i tak boleh langsung, memang tak boleh langsung. Kan? Jangan kita duduk bertinggung dekat kubur orang lain. Jangan. Dah lah duduk kat kubur dia, kita sedekah untuk kubur lain. Kau dah kau lepak kat kubur aku. Kan? Bagilah Fatihah ke, kata dia buat kan? Bagi orang lain tak bagi kat dia. Contoh lah kan? Tu sebab bila kita bagi salam dekat kubur ni, kita lalu dekat kubur, Assalamualaikum ya ahli kia. Sebut dia macam tu. Jangan sebut Assalamualaikum ya ahli kubur, tu kan. Kasar tau. Dia tahu dah dia duduk kat kubur tu, tak payah kau beritahu. Faham tak? Kemudian meninggalkan solat kerana selalu sibuk beraya. Tinggal solat. Dia balon lamang tu 3 batang dengan buluh-buluh sekali. Sampai terlupa nak solat. Kemudian dosa bertempoh, iaitu kembali melakukan dosa yang ditinggalkan di bulan Ramadan.